Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Perkembangan terkini isu siasatan berkaitan dengan isu 3R oleh pengurusi Perikatan Nasional, tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi, ya menarik untuk kita dengar kenyataan daripada Ketua Polis Negara ya berkaitan dengan isu ini. Dan perkara kedua, beranikah Muhyiddin membongkar siapakah 115 yang dikatakan memberikan sokongan kepada beliau itu? Itu antara satu cabaran oleh salah seorang pemimpin veteran UMNO. Jadi untuk yang pertama yang sahabat semua, mari kita lihat berita ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Rakaman percakapan Muhyiddin ditangguhkan ke hari esok. Apa sebabnya sahabat semua? Ya, sepatutnya rakaman dan siasatan itu harus dilakukan hari ini. Tapi kenapa perlu ditangguh ke hari esok? Mari kita lihat kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Katanya, proses rakaman percakapan Muhyiddin Yassin berhubung ucapan yang didakwa menyentuh isu berkaitan kaum agama dan raja-raja yaitu 3R ditangguhkan ke hari esok, kata Ketua Polis Negara Razarudin Hussain. Katanya penangguhan itu dibuat kerana peguam pengurus CPN berkenaan masih berada di luar negara. Tambah lagi, keterangan Muhyiddin akan diambil di pejabatnya di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Midah pada jam 11 pagi esok, katanya ringkas ketika dihubungi. Sebelum ini, media melaporkan rakaman percakapan Muhyiddin akan dijadwalkan diambil di Midah pada jam 11 pagi hari ini, menyebabkan seramai 15 pengamal media berada di lobi bangunan tersebut bagi membuat liputan. Muhyiddin didakwa membuat ucapan menyentuh 3R semasa kempen PRK Dewan Undangan Negeri Kelantan baru-baru ini, menyebabkan ramai pihak membuat laporan polis dan PAS. Untuk tambahan PAS kalah di pilihan raya kecil itu. Tertonggeng kekalahan paling besar. Jadi Muhyiddin juga dikatakan mengeluarkan ucapan yang mempertikaikan tugas dan peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Tindakan itu membangkitkan kemurkaan Tengku Mahkota Pahang, Tunku Mahsanal Ibrahim Alamsyah yang bertitah supaya polis mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap ahli Parlimen Pagar terbabit. Jadi itu antara kenyataan ataupun perkembangan terkini ya berkaitan dengan penyiasatan ya terhadap Muhyiddin Yassin hari ini. Dikabarkan terpaksa ditangguh pada hari esok ya atas sebab kononnya ya peguam kepada Muhyiddin ini dikatakan masih berada di luar negara. Itu dia sahabat-sahabat semua. Takkanlah tiada peguam lain kan? Adakah ini sengaja untuk melengah-lengahkan sementara ahli-ahli Dewan Undangan Negeri PAS di Pahang sedang mencari dalil bagaimana apakah kenyataan yang mereka akan keluarkan ya selepas Speaker Dun Pahang menggesa mereka untuk memberikan kata putus pendirian terhadap isu ini. Sehingga ke hari ini mereka belum membuat apa-apa kenyataan, mungkin karena sedang mencari dalil dan sebagainya. Alright, kita berpindah dengan kisah yang sama juga, berkisar kepada kehangatan cerita kebiadaban ahli Parlimen Pagoh ya daripada Pembangkang ini, yang mana seorang pemimpin veteran UMNO juga iaitu Saleh membuat kenyataan, katanya Muhyiddin takkan berani dedah nama 115 ahli parlimen yang dikatakan memberikan sokongan kepada beliau. Jadi mari kita lihat kenyataan ini. Seorang ahli politik kanan Sabah meramalkan Muhyiddin Yassin tidak akan menyahut cabaran sesiapa untuk mendedahkan siapa 115 ahli parlimen yang didakwa berada di belakangnya untuk menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022 lalu. Bekas Ketua Menteri Sabah Saleh Said Keruak mendakwa ketika kerajaan belum dapat dibentuk dan Perdana Menteri masih lagi jadi tanda tanya selepas PRU ke-15. Muhyiddin sekadar membuat andaian dia memiliki jumlah sokongan majoriti di Parlimen. Justru dakwa Saleh, pengurus CPN merangkap Presiden Bersatu itu tidak akan berani mendedahkan nama ahli-ahli Parlimen yang dianggap menyokongnya menjadi Perdana Menteri. Menganggap langkah tersebut berisiko tinggi, Saleh yang juga adun usukan berpendapat
ya ada kemungkinan kredibiliti Muhyiddin juga akan musnah. Jadi jika Muhyiddin cuba dedah nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli parlimen terbabit tidak akan mahu mengesahkan. Maka pihak PN akan tolak beliau dari jabatan pengurusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak, katanya dalam satu hantaran di media sosial hari ini. Jadi terdahulu ahli majlis kerja tertinggi juga dari UMNO yaitu Muhammad Fuad Zakasi mencabar Muhyiddin agar mendedahkan siapakah 115 ahli parlimen yang didakwanya menyokong agar dia dilantik sebagai Perdana Menteri selepas PRU yang ke-15 berakhir pada 2022. Hal itu karena, kata Fuad, Muhyiddin mempertahankan kenyataan kontroversinya mengenai peristiwa pasca PRU lalu yang turut melibatkan Al-Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah selaku yang di Pertuan Agong ketika itu. Kata Muhammad Fuad lagi, kalau benar Muhyiddin sekadar menyatakan fakta berhubung peristiwa tersebut dan bukannya menghina Sultan Pahang, identiti 115 ahli parlimen tersebut perlu didedahkan. Kalau fakta, katanya, saya cabar Muhyiddin, dedahkan nama 115 ahli parlimen yang dia dakwa menyokongnya sebagai PMX. Jadi jangan sok sendiri, katanya lagi. Muhyiddin kini disiasat pihak berkuasa selepas polis menerima 30 laporan polis yang mengaitkan nama bekas Perdana Menteri itu dengan isu 3R. Ia terkait ucapan dibuat Muhyiddin semasa berkempen untuk PN di negeri baru-baru ini menyebabkan calon daripada PAS Perikatan Nasional Bersatu kalah teruk. Mereka begitu yakin sehingga mereka membuat kenyataan-kenyataan seakan-akan menghina institusi Raja-Raja Melayu, tetapi sebaliknya rakyat di negeri lebih bijak menilai apakah yang mereka katakan ini benar atau tidak. Segala fitnah-fitnah, segala hasutan-hasutan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan daripada PAS, bergelar ustadz, sahabat semua, bergelar ularmak, tetapi dengan secara terang-terangan membuat hasutan, membuat fitnah dan sebagainya. Antara perkara yang tular semasa kempen mereka adalah apabila mereka melabel parti DAP sebagai kafir harbi. Sedangkan dalam parti itu bukannya ada Cina, ada India, tetapi juga ada bangsa Melayu yang beragama Islam dan sebagainya. Begitulah sahabat semua, betapa terdesaknya mereka. Mereka cuba bermain dengan isu-isu seperti isu nasional, isu nilai ringgit, apalagi isu minyak. Tetapi semua itu sebenarnya adalah satu permainan politik sempit yang nyata ditolak oleh rakyat di negeri, menyebabkan keyakinan PAS yang begitu besar, hebat, katanya Sanusi, mereka akan menang majoriti 2000. Hari ini sahabat semua, bukan saja mereka menang majoriti 2000, tetapi mereka kalah dengan majoriti 3000 lebih, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah mungkin yang dikatakan doa oleh ahli larmak Ustadz MP Jassim mengenah kepada diri mereka sendiri. Jadi ini pandangan-pandangan kita berkaitan dengan isu semasa dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan isu 3R, pengkhianatan, kebiadaban yang dibuat oleh Abakau. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.